Ahmad Fahru Rozi dari Universitas Kebangsaan Malaysia untuk memberikan materi yang terkait dengan tema kita pada kesempatan ini. Kepada Bapak Dr. Ahmad Fahru Rozi, disilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum saya meneruskan, mau confirmation, suara saya jelas ya? Suara saya dengar tak, Pak Dr. Najamuddin? Suaranya? Okey, baik. Alhamdulillah. Suaranya bagus. Baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiran wa batina wa tahsyuruna bi'ibadika salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Allahu haq. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Qahhar Ya Wahhab Ya Fattah Ya Wahid Ya Ahad Ya Samad. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Amantu billahi wa bima qala Allah. Amantu bir rasuli wa bima qala rasul. Yang kami kasihi, yang kami takzimkan, guru kita semua pada wacana kita hari ini, iaitu Al-Arif Billah Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi, yang merupakan pengasas dan pembimbing Majlis Pengkajian Tauhid Tasawuf Asia Tenggara. Juga kepada semua tetamu-tetamu jemputan dari Indonesia dan dari Malaysia, terutamanya pembicara kita iaitu Dr. Luqman Arsyad, dan juga tak lupa kepada moderator kita Fadil Dr. Najamuddin. Mudah-mudahan semua yang bergabung dalam sesi pada pagi ini mendapat 1001 kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi asbab kebaikan kepada semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sedang mencari butang macam mana untuk upload saya punya slide. Share screen. File. Sebentar ya. Macam mana yang mau upload? Onal, tolong dibantu. Share screen ini kan. Mula-mula kita tekan share screen. Okey, sudah. Sudah nampak? Ya, bagus Pak, bagus. Silakan. Ya, yang tajuknya itu membina insan muhsin ya. Okey, kalau gini nampak ya? Ya, nampak Pak, nampak. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk kita sekarang adalah untuk membina insan muhsin dalam pendidikan nilai menurut neraca wahyu. Kita amati dulu berkenaan dengan yang dimaksudkan dengan pendidikan nilai ataupun nilai. Bagaimana mau buang? Slide saya terganggu dengan sebentar, macam saya mau hide saya punya slide. Sekejap. Hide video panel. Okey. Okey, alhamdulillah sudah. Okay. Apabila kita bicara berkenaan dengan nilai, nilai adalah merujuk kepada
tanggapan kita berkenaan dengan sesuatu perkara yang kita hajati, dan pada masa yang sama ia juga menjadi kriteria ataupun ukuran kita. Jadi saya memetik takrifan nilai oleh Wan Muhammad Zahid. Nilai-nilai murni sesuatu masyarakat biasanya diasaskan kepada agama, memang menjadi tujuan semua manusia untuk membentuk kehidupan penganutnya untuk menjadi baik dan berakhlak mulia. Apabila bicara berkenaan dengan nilai, saya secara peribadi memang dalam dunia pendidikan kita ramai yang bicara berkenaan dengan nilai. Tapi saya secara peribadi antara individu pertama yang menyentuh berkenaan dengan pendidikan nilai dari sudut diri saya sendiri adalah Profesor Dr. Syed Muhammad Nakir Al-Attas. Okay. Beliau menyebutkan berkenaan dengan nilai itu perlu difahami seiring dengan makna ad-din, yakni makna agama, dan dalam bicara berkenaan dengan makna ad-din itu, ia mestilah serentak dengan pengalaman rohani. Yang mana saya kira dalam konteks pendidikan kita pada hari ini, berkenaan dengan pengalaman rohani itulah yang perlu untuk kita pertambah baik supaya mudah-mudahan pendidikan kita menjadi lebih sempurna. Prof. Nakir Al-Attas berbicara berkenaan dengan nilai ini dalam beberapa karyanya. Yang agak terkenal adalah yang karya yang bertajuk Risalah untuk Kaum Muslimin, Islam, Faham Agama, Asas Akhlak dan Islam and Secularism. Dan ramai yang telah membicarakan tentang karya-karya beliau. Yang utama, yang paling tertonjol di Malaysia sekarang ini, buat masa sekarang ini, adalah Profesor Dr. Wan Muhammad Noor. Dan beliau tidak berseorangan, beliau juga bersama dengan Dr. Muhammad Farid Syahran, bersama dengan Dr. Khalif Muammar, bersama dengan Allah Ustaz Muhammad, bersama dengan Dr. Zaidi dan ramai lagi yang membawa gagasan nilai dalam dunia pendidikan terutamanya secara khusus dan juga dalam kehidupan masyarakat kita secara umum. Intipati bicara berkenaan dengan nilai menurut Prof. Syed Muhammad Nakir Al-Attas Hafizahullah adalah berkenaan dengan insan baik. Beliau menggunakan terminologi insan baik. Adapun dalam makalah ini saya menggunakan terminologi insan muhsin kerana dalam Al-Quran terdapat nas-nas yang menyebut berkenaan dengan muhsin, nanti kita akan singgul secara sebentar selalu kemudian. Kemudian Prof. Nakir Al-Attas bicara berkenaan dengan insan baik dan ad-din. Dan ini pembicaraan ini perlu digabung jalinkan secara komprehensif. Itu bukanlah sekarang kita huraikan, tetapi ini sebagai pendedahan. Dan banyak artikel dan makalah berkenaan dengan penulisan-penulisan ini yang boleh kita rujuk. Dan 3 perkara utama yang menjadi dasar untuk kita sentiasa mengambil perhatian terhadap pendidikan nilai ini adalah berkenaan dengan 3 isu utama. Iaitu isu pertama iaitu loss of adab. Loss of adab bermaksud dalam arti kata loss of discipline yang merujuk kepada disiplin secara fizikal, spiritual dan juga intelektual, body, mind and soul. Dan juga loss of adab ini berpunca daripada tujuan dan niat untuk menuntut ilmu, cara bagaimana menuntut ilmu. Dan apabila loss of adab ini berlaku, iaitu hilang adab dalam tradisi keilmuan kita, iaitu adab dari sudut mengambil ilmu secara bersanad, sanad secara matan, sanad secara dirayah, dan sanad secara riayah, mengambil ilmu dengan cara bersuhbah, mendampingi guru, menimba ilmu dengan cara menjaga budi pekerti, tata krama dan sebagainya, banyak lagi berkenaan dengan adab. Yang mana apabila adab itu diabaikan, sama ada secara sedar ataupun tidak, ataupun secara langsung dan tidak langsung, ia akan membawa kepada confusion and error in knowledge, iaitu kekeliruan dan ada kesalahan dalam aspek ilmu pengetahuan. Yang boleh saya huraikan, antara error yang utama dalam knowledge, dalam bicara wacana keilmuan kita pada hari ini adalah ilmu tersebut adalah untuk mendapat kesejahteraan duniawi. Ilmu tersebut bukanlah untuk maknanya mendapat kesejahteraan ukhrawi. Itu adalah confusion yang paling utama saya kira. Ilmu dituntut dalam konteks untuk mendapat kedudukan material, tetapi agak mengabaikan aspek spiritual. Ilmu dituntut dalam konteks untuk mendapatkan
maknanya kemegahan dan kedudukan dari sudut nilai keilmuan, secara fizikal, tetapi bukannya untuk menyedari bahawa ilmu itu adalah cerminan untuk kita lebih terhubung dengan Allah yang mencipta kita, yang mana Allah Ta'ala itu sifatnya Al-Alim. Maka lantaran itu, dengan ilmu membuahkan kesombongan, dengan ilmu membuahkan dengki, dengan ilmu itu membuahkan sifat tanding bertanding, jatuh menjatuh kerana ada kepentingan duniawi. Ini sesuai dengan satu asar yang sampai kepada kita yang menyebut bahawa cinta dunia, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Mencintai dunia adalah pintu utama, punca kepada segala bentuk kegelinciran. Itu adalah huraian secara simultan selalu berkenaan dengan confusion and error in knowledge. Sepatutnya knowledge itu dibawa untuk tema sejahtera dan mensejahterakan. Ia sesuai dengan apa yang kita wacanakan pada hari ini, iaitu berkenaan dengan nilai. Apabila dua perkara ini berlaku, iaitu kehilangan adab dan juga kekeliruan dalam keilmuan, iaitu matlamat dan hala tuju ilmu itu sendiri, lebih kepada kepentingan peribadi, bukannya untuk membawa kesejahteraan kepada Bani Adam secara menyeluruh dan komprehensif, maka ia akan membuatkan, menurut pemikiran Profesor Dr. Muhammad Said Nakil Al-Attas, membuatkan munculnya, terzahirnya false leadership. False leadership adalah kepimpinan palsu. Kepimpinan palsu bermaksud kepada kepimpinan yang tidak akan mampu untuk menjayakan fungsi khalifatullah fil ard, fungsi kita semua sebagai khalifah Allah, untuk memakmurkan bumi ini dengan syariat Allah, untuk memakmurkan bumi ini dengan adabiah Muhammadiyah, untuk memakmurkan bumi ini di atas kefahaman dan intipati ayat lita'arafu. Ayat untuk manusia ini hidupnya adalah untuk saling kenal mengenal. Dalam konteks kenal mengenal manusia, sehinggalah kepada mengenali Allah dengan cara mengenali hakikat manusia itu. Jadi apabila tidak ada leadership, golongan kepimpinan untuk memandu manusia secara umum dalam konteks untuk mencapai prinsip khalifatullah, maka ia akan membawa kepada bertambahnya lagi loss of adab, dan ia akan membawa lebih ketara lagi confusion and error in knowledge, dan lebih ramai lagi false leadership yang berlaku. Maka itulah disebut sebagai kitaran, kalau boleh saya sebutkan dengan izin, kitaran kecelakaan. Kitaran kecelakaan. Maknanya kecelakaan itu semakin lama semakin bertambah. Lantaran itu, menurut wahyu, perkara pertama sekali yang perlu kita betulkan adalah berkenaan dengan adab. Apabila kita menuntut ilmu dengan suluhan adab, maka di situ akan ada tambahan keberkatan dan limpahan kerohanian daripada Allah, sehingga ilmu kita itu benar-benar menjadi cahaya untuk kita berfungsi sebagai khalifah. Dan lantaran itu semua kita masing-masing akan menjalankan fungsi kepimpinan masing-masing untuk memakmurkan muka bumi ini sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Dan ini adalah maknanya ringkasan kefahaman berkenaan dengan pemikiran Prof Nakil Al-Attas bersama ditambah dengan huraian saya secara peribadi. Kemudian orang yang kedua yang menjadi maknanya sentuhan kepada diri saya secara peribadi bila berbicara berkenaan dengan pendidikan nilai, terutamanya dalam dunia pendidikan kita semasa ini, secara khusus di IPT ataupun di Institut Pengajian Tinggi, adalah Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Dr. Zulkifli Abdul Razak. Beliau sekarang ini merupakan rektor di Universiti Antarabangsa Malaysia ataupun International Islamic University Malaysia. Ini adalah makna perkongsian yang beliau nyatakan dalam bulan lalu berkenaan dengan pendidikan nilai dalam suasana sekarang ini, sebelum COVID dan juga selepas daripada COVID. Segala bicara beliau semuanya terhimpun dalam slide ini. Mohon semua yang mengikuti wacana kita, sama ada melalui Zoom ataupun melalui Facebook, untuk mengamati slide ini yang saya ambil 100% daripada beliau. Yang mana huraian beliau itu amat tuntas sekali, amat jelas, dan seingat saya ada dalam YouTube, cuma saya masih belum terjumpa linknya. Mudah-mudahan masih ada dalam linknya dalam YouTube. Cuba kita perhatikan di dalam jalur pre-COVID dan juga post-COVID. Maknanya dalam pre-COVID, maknanya menurut beliau pendidikan kita lebih kepada untuk employment. Kayu ukur kejayaan kita adalah apabila mahasiswa kita mendapat kerjaya. Kemudian
kayu ukur lagi adalah dengan membuat banyak innovation, yang mana innovation tersebut menyentuh secara intelektual dan lebih kepada bagaimana untuk menghasilkan mesin. Okey, maka akhirnya kesemuanya itu adalah untuk mendapatkan nilai apa? Nilai kewangan, iaitu nilai duniawi. Okey. Kemudian telah berlaku COVID, sehingga dengan COVID ini pelbagai golongan daripada pelbagai status kedudukan dan pelbagai maknanya status pendidikan berfikir, dan akhirnya perlu kepada untuk kita meneliti kembali bagaimana pendidikan kita ini daripada semata-mata mendapatkan manpower ataupun employment, pada masa yang sama dapat digabungkan juga dengan berkenaan dengan elemen simpati dan humanity. Daripada innovation bergabung juga dengan empati, daripada minda pergi kepada hati, daripada high teknologi dan mesin pergi kepada compassion dan high touch, sehingga akhirnya daripada value, money value pergi kepada humanizing values in life. Bicara beliau ini saya hanya ringkaskan di sini dan amat jelas sekali. Okey, dan sebelum ini kita bicara berkenaan dengan maknanya KPI, okey, key performance index, tetapi beliau mencadangkan untuk mendepani pendidikan nilai dalam suasana sekarang adalah merujuk kepada KIP, iaitu Key Intangible Performance, iaitu matlamatnya adalah untuk mencapai kesejahteraan. Ini adalah perkara yang boleh kita muhasabahkan dalam konteks dunia pendidikan sekarang. Apabila kita merujuk kepada beberapa nas Al-Quran, okey, kita melihat perkataan muhsin yang tercatat dalam Al-Quran, kita dapati perkataan muhsin yang berkaitan dengan bicara kita ini terdapat 4 ayat. 4 ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan. Ayat ini seperti mana yang terpapar dalam slide. Ayat ini mengandungi 2 elemen, iaitu pertama aslama. Kena ada nilai aslama, penyerahan diri. Okey, disebut aslama wajhahu lillah. Aslama wajhahu lillah. Ayat yang surah Luqman pula, wa man yuslim wajhahu ilallah. Ia membawa pengertian penyerahan mutlak kepada Allah. Kenapa kalimah wajah disebutkan? Menurut Imam Ar-Razi, kerana wajah itu adalah anggota yang paling mulia, kerana perbuatan yang paling mulia dalam solat adalah perbuatan sujud, dan anggota yang perlu untuk diambil berat dalam bersujud adalah wajah yang perlu untuk dilekapkan di tanah di ataupun di lantai. Maka itu adalah pada menyatakan kemuliaan anggota wajah di sudut manusia. Maka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, untuk melambangkan bahawa kita dengan Allah sentiasa muwajahah, sentiasa berhadap-hadapan, sentiasa saling bersalingan, tidak terputus hubungan kita dengan Allah. Bagi mereka yang benar-benar menyerahkan diri mereka kepada Allah, maka mereka akan sentiasa merasai terhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ringkasnya begitu. Dan tidak cukup dengan aslama wajhahu lillah. Kedua, perlu ada wahwa muhsin. Okay, wahwa muhsin. Muhsin di sini bukan hanya semata-mata bermaksud hasan, iaitu baik, tetapi muhsin yang orang yang menyebarkan kebaikan, baik lagi menambahkan kebaikan. Kurang lebih begitu. Jadi, perkataan muhsin ini amat identik sekali dengan kalimah ihsan. Ihsan itu yang dirujuk kepada elemen spiritual dalam membentuk maknanya kesempurnaan pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah asas kalimah muhsin. Jadi bila kita menyentuh kalimah muhsin, maka ia kembali kepada ihsan dalam hadis Jibril. Okay? Dan bila hadis Jibril itu dibaca bersama dengan ayat kedua surah Al-Jum'ah yang disebut sebagai wa yuzakkihim, ada elemen tazkiyah, maka pembentukan ataupun pembinaan insan muhsin adalah tidak boleh tidak perlu melalui bimbingan kerohanian. Saya kira perhalan bimbingan kerohanian itu nanti mursyid kita Syekh Abu Ya Amran Wali akan memberikan lebih pendetilan berkenaan dengan bimbingan kerohanian. Sekarang saya ingin memberikan secara ringkas berkenaan dengan pendidikan nilai. Okey, macam mana contoh untuk kita fahami berkenaan dengan pendidikan nilai. Pendidikan dalam konteks kita hari ini terbahagi kepada 2, iaitu ukhrawi dan duniawi. Pendidikan ukhrawi terbahagi kepada beberapa bentuk pembahagian. Yang pertama, pembahagian berdasarkan kepada ilmu fardu ain. Kalau pembahagian berdasarkan kepada ilmu fardu ain, okey, maksudnya
ia berasaskan kepada akidah, fiqh dan tasawuf. Kalau pembahagian berasaskan kepada sumber agama, iaitu pengajian berasaskan kepada pengajian Al-Quran dan pengajian As-Sunnah. Nilai dalam pengajian akidah bukan hanya untuk berbalah, tapi nilai dalam pengajian akidah adalah untuk mengenali Allah, untuk makrifah kepada Allah dan untuk membawa semua manusia ke arah makrifah kepada Allah. Itu secara ringkas sahaja kalau kita sebutkan tentang nilai. Jadi kalau dalam pengajian akidah itu ataupun usuluddin dan falsafah hanya menekankan berkenaan dengan teori-teori pemikiran dan seumpama dengannya, tidak pergi kepada bagaimana untuk menggunakan akal fikiran sehingga terhubung dengan Ar-Rahman, bermaksud cara pendidikan itu maknanya agak tidak menyambung dengan elemen nilai. Kemudian dalam fiqh, kita belajar fiqh bukannya untuk kita rasa suka untuk menghukum-hukum orang lain, tetapi kita belajar fiqh nilainya adalah untuk kita turut sama bantu-membantu untuk mencari jalan keluar terhadap segala kemelut kehidupan manusia. Begitu. Jadi fiqh itu nilainya adalah sebagai jalan keluar, bukannya untuk cepat menghukum. Jadi kalau kita tidak menekankan elemen nilai dalam pengajian fiqh, kita akan melahirkan ramai para mufti dan para qadi yang tidak bertauliah. Secara humor saya nyatakan, maknanya acah-acah mufti dan acah-acah qadi. Maka suka untuk menghukum orang sana dan sini, dan itu tidak membawa satu maknanya hubungan yang baik di sesama manusia. Jadi kita kembali kepada nilai ilmu fiqh itu adalah untuk mencari jalan keluar terhadap segenap permasalahan umat. Jadi jalan keluar itu adalah bersesuaian dengan orang yang berhadapan dengan masalah tersebut. Sebab itulah kalau di mahkamah syariah misalnya, walaupun isu yang sama tetapi berlaku kepada individu yang berbeza, masa yang berbeza, keadaan yang berbeza, maka qadi ataupun hakim syar'i akan memutuskan penghukuman juga yang berbeza kerana sesuai dengan latar belakang individu yang berhadapan dengan isu tersebut. Jadi nilai dalam fiqh ini perlu supaya kita tidak melahirkan masyarakat yang suka menghukum. Dan apabila kita dihukum, kita akan bersifat defensif, maka perbalahan mudah berlaku. Itu semua kerana nilai. Pengajian fiqh itu tidak diterapkan seiring sejalan dengan perbicaraan yang ataupun dengan perbahasan yang biasa sekarang ini. Kemudian dalam keadaan bicara tasawuf. Tasawuf nilainya adalah untuk kemesraan dengan Allah, untuk merasai kemanjaan dengan Allah, untuk merasai bahawa diri kita ini hanyalah semata-mata untuk menghuraikan, menjelaskan, untuk memaknakan berkenaan dengan kekuasaan Allah, kehebatan Allah, keagungan Allah, keindahan Allah, kesempurnaan Allah. Itu tasawuf. Jadi itu nilai. Tetapi pengajian tasawuf, kita dapati agak sedikit tercemar dengan bicara-bicara berkenaan dengan untuk cepat mencapai title khalifah, untuk segera mencapai makam-makam yang tertentu. Tasawuf digabung jalinkan pula dengan ilmu-ilmu hikmah, sehingga akhirnya ilmu-ilmu hikmah tersebut terputus daripada usul agama dan adin, maka menjadi kepada batiniah. Tasawuf pula pergi kepada berkenaan dengan hanya maknanya perihalan memisahkan di antara syariat dan hakikat, maknanya bicara berbangga dengan isi dan mengabaikan kulit, berbangga dengan hakikat mengabaikan syariat, maka akhirnya hampir sama rentak bicara tasawuf itu dengan golongan batiniah yang telah tergelincir daripada faham agama yang benar. Pada masa yang sama, tasawuf juga dibawa dalam lembah perbicaraan falsafah. Sedangkan tasawuf adalah satu disiplin keilmuan yang tersendiri dalam agama kita. Tapi ia bila mana dibicara dengan falsafah, difahami secara falsafah, maka akhirnya nilai dalam tasawuf itu akan ketinggalan. Itu berkenaan dengan seperti selalu perbahasan berkenaan dengan nilai dalam pengajian ulum ukhrawi berdasarkan kepada ilmu fardu ain. Kemudian kategori yang kedua berdasarkan kepada sumber agama, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Bicara berkenaan dengan nilai apabila kita mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah adalah di bawah terminologi Lataif Quraniyah. Lataif Quraniyah ini adalah kajian S3 saya ataupun kajian Doktor Falsafah yang saya lakukan. Saya mencongkel elemen Lataif Quraniyah berdasarkan kepada Imam Fakhruddin Ar-Razi daripada tafsirnya, iaitu At-Tafsir Al-Kabir yang juga dikenali sebagai Mafatih Al-Ghaib. Begitu. Jadi beliau Imam Ar-Razi rahimahullah ada menghuraikan berkenaan dengan prinsip-prinsip lataif dan memberi contoh-contoh lataif. Dan saya dapati kalau kita ingin mendapatkan nilai apabila kita mempelajari pengajian Al-Quran,
secara menyeluruh, maka perlu sampai ke peringkat kemuncaknya iaitu ke peringkat bicara lataif. Lataif ini adalah kita merasai terhubung dengan Allah yang berkalam sebelum daripada kita berusaha untuk memahami kalamnya. Maksudnya Al-Quran itu adalah kalam Allah. Okay. Sepatutnya kita terhubung dengan Allah dulu. Barulah dengan keterhubungan kita dengan Allah, dengan makrifah kita kepada Allah, apabila kita mengkaji dan mentadabbur akan kehendak-kehendak ataupun akan maksud yang Allah ingin nyatakan dalam kalamnya itu, dalam wahyunya itu, maka di situlah baru ada maknanya inverted comma campur tangan Allah dalam memberikan kita kefahaman terhadap apa yang Allah Ta'ala kehendaki daripada segala ayat-ayat yang Allah firmankan itu. Jadi, lafaz Quraniyah ini juga identik dengan ihsan, identik dengan tasawuf, dan di situlah maknanya kita bicara berkenaan dengan insan muhsin. Dalam konteks pengajian Al-Quran, kita kena mempelajari sampailah ke peringkat memahami bagaimana untuk dianugerahkan lataif Quraniyah itu sendiri. Begitu. Dan di Malaysia sekarang ini saya dapati tidak ada lagi satu subjek yang khusus namanya, satu subjek di peringkat sarjana muda ataupun di peringkat pasca siswazah, subjek yang dinamakan sebagai lataif Quraniyah. Adapun kalau di tanah Arab juga, maknanya berkenaan dengan lataif Quraniyah, maknanya masih lagi di peringkat pengkajian dari sudut untuk membentuk satu disiplin ilmu yang tersendiri. Maksudnya secara relatif, lataif Quraniyah ini adalah perkara yang masih baru yang perlu untuk kita gambling dan kembangkan bersama. Kemudian dalam pengajian hadis disebut sebagai riayah fil hadis. Okey, dalam pengajian hadis kita ada tiga, satu dari sudut matan, yang kedua dari sudut sanad, okey, dari sudut riwayat, kemudian dari sudut dirayah, sanad dari sudut riwayah, sanad dari sudut dirayah, dan yang ketiga adalah sanad dari sudut riayah. Riayah ini adalah seperti makna lataif itu, cuma dalam konteks hubungan kita dengan hadis. Kita merasai terlebih dahulu ta'zim yang kemuncak kepada baginda Nabi SAW di atas hubungan ta'zim dan kecintaan yang tidak bertepi kepada baginda, barulah kita mengkaji hadis. Bagaimana kefahaman hadis dalam dirayah dan bagaimana status hadis dalam riwayah, sehingga akhirnya kita mempelajari hadis adalah untuk menghubungkan kembali umat baginda Nabi SAW dengan baginda Nabi SAW. Begitu. Tanpa elemen nilai, dengan contoh yang seperti selalu yang saya nyatakan ini, maka akhirnya walaupun ilmu itu ilmu ukhrawi, tetap kita akan saling salah menyalah, saling berbalah, saling bergaduhan, dan itu semua adalah maknanya jauh daripada elemen kemanusiaan. Seperti mana yang Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran, manusia itu pelbagai pemikirannya, pelbagai kaum dan bahasanya, semuanya adalah untuk lita'arafu, untuk saling kenal mengenali, untuk hidup dengan baik, untuk saling mempromosikan kebaikan dan seterusnya. Dan kedua, ulum duniawi. Dalam konteks ulum duniawi, nilainya adalah kita menuntut ilmu duniawi, sama ada matematik, peguam, ataupun apa saja, adalah untuk saling membawa kebaikan. Bila kita mempelajari ilmu duniawi, dengan niat apa? Dengan niat bagaimana posisiku untuk memberi sumbangan kepada umat Nabi SAW. Ada yang mengambil posisi sains, ada yang mengambil posisi matematik, ada yang mengambil posisi ahli sejarah dan sebagainya. Maka ia adalah soal posisi untuk menyumbang kepada umat Nabi SAW. Itu yang utama, bukan posisi untuk mengambil keuntungan peribadi. Ini adalah bicara berkenaan dengan nilai dalam dunia pendidikan. Maka kalau untuk kita membina nilai ini, maka kita pergi kepada elemen tasawuf. Perlu untuk digabung jalinkan pendekatan Imam Ghazali rahimahullah, dirujuk silang dengan segala bentuk pedagogi yang ada, yang mana Imam Ghazali rahimahullah telah menggabung jalinkan elemen iman, Islam dan ihsan, telah menapis aspek-aspek falsafah yang tidak berkaitan dengan ad-din. Okey, maknanya kerangka Imam Ghazali itu maka adalah sesuai sepanjang zaman untuk kita jadikan sebagai asas utama penerapan nilai dalam kehidupan kita, dalam pendidikan kita sekarang ini. Lantaran itu hanya beliau seorang rahimahullah yang mendapat julukan Hujjatul Islam, yang kekal julukan tersebut sampailah ke zaman sekarang. Tidak ada individu lain yang diberi gelaran dengan Hujjatul Islam yang kekal sampai sekarang, melainkan Imam Ghazali rahimahullah. Mudah-mudahan keberkatan yang Allah berikan kepadanya, Allah limpahkan juga kepada kita dengan asbab barakah bimbingan para mursyid kita semua, insya-Allah. Jadi ringkasnya bila digabung jalinkan itu, maka perlu ada elemen zikrullah,
dalam pendidikan kita. Istighfar untuk membersihkan bekas hati, selawat untuk mengindahkan bekas hati rohani, tahlil la ilaha illallah untuk mendapat limpahan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disusuli dengan baca Al-Quran, munajat, doa dan sebagainya. Itu semua adalah perkara-perkara yang di bawah bimbingan para mursyid. Dan ini adalah panjang kalau saya ingin jelaskan, saya ringkaskan hanya untuk dipaparkan sahaja. Okey, mana boleh baca masing-masing, iaitu berkenaan dengan di mana letak duduknya kepuasan kehidupan. Kepuasan kehidupan itu apabila kita memahami nilai kehidupan itu sendiri, iaitu nilai kehidupan nilai kehidupan itu adalah apabila kita merasai bermakna sebagai umat Nabi SAW, kita merasai terhubung terhubung dengan Allah yang mencipta dan mentadbir kita. Ringkasnya begitu, detailnya dalam bimbingan para mursyid dalam ilmu tasawuf. Ini juga adalah perkara-perkara utama dalam aspek tasawuf, aspek sanad, bagaimana nilai berallah dan nilai berrasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga nilai kita sama ada sebagai pendidik ataupun murabbi ataupun sebagai murid. Begitu. Semuanya dah harus dengan prinsip zikrullah, iaitu harus terfokus kepada ingat Allah. Dalam konteks kita dengan Allah, kita ini hambanya, tiada lain, tiada boleh argumen, hanya penyerahan yang mutlak, aslama wajhahu lillah, penyerahan mutlak hanya kepada Allah, dan juga sentiasa dalam ihsan, iaitu sentiasa dalam konotasi mata hati basirah memandang Allah. Maka dengan itulah maka kita teruskan dunia pendidikan kita. Ini saya ringkaskan. Apa yang perlu, matlamatnya adalah untuk memahami erti wujud diri kita, adalah untuk kita memahami wujud diri kita itu adalah untuk menyatakan wujudnya Allah, dan setelah itu kita merasai memandang Allah pada musyahadah dan pada basirah kita, dan akhirnya dunia ini adalah ibarat zawiyah haqalah kita. Hidup kita ini, rumah kita, pendidikan kita, kelas kita, maknanya pejabat kita adalah zawiyah haqalah kita. Iaitu apa dia? Untuk kita merasai la haula wala quwata illa billah. Lantaran itu kita dengan penuh kesedaran, full consciousness, full spiritual consciousness bahawa kita ini dari Allah, dengan Allah, bersama Allah, dalam Allah, yakni dalam rahmat Allah, dan akan kembali kepada Allah. Lantaran itu kita akan hidup dengan adabiyah Muhammadiyah. Jadi ini adalah secara konsepnya bagaimana perjalanan harus bermurabbi, kemudian dimulakan dengan mengetuk pintu Nabi SAW dengan berselawat, kemudian merasai bermuhammad, menghargai hidup kita ini sebagai umat baginda, dan dengan itu membawa kita kepada memahami kita ini hamba Allah. Lantaran itu fokus kita hanya untuk zikrullah, hanya untuk ingat Allah. Kita merasai hidup kita ini dalam genggaman kasih Allah, dalam takbir Allah, semuanya baik dari Allah. Lantaran itu sangka baik kita kepada Allah akan membuatkan tumbuhnya sifat redha. Bila kita ada sifat redha, maka akan menghidupkan sifat tawakal, sabar dan syukur. Dengan 4 sifat ini, redha, tawakal, sabar dan syukur, maka celiklah rohani kita dan celiklah intelektual kita. Maka ada nilai pada kerohanian dan ada nilai pada keintelektualan. Maka semuanya itu akan membuatkan kita semakin lama semakin memakai adabiyah Muhammadiyah pada akal fikiran kita, pada gerak fizikal kita, dan juga pada bicara rohani kita, ataupun pada kognitif, akal fikiran, pada psikomotor, jasmani, dan juga pada rohani itu pada afektif. Lantaran itu akhirnya dengan pendidikan nilai ini, hidup kita ini di dunia hanya ikhtiar, dan juga untuk sentiasa merasai jiwa fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah mana kemuncaknya. Kemuncaknya. Bila dah ada nilai dalam hidup kita ini, matlamat pendidikan nilai itu adalah untuk isar. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Maknanya sentiasa jadikan dirinya itu menjadi asbab kebaikan kepada orang lain, ataupun sekurang-kurangnya tidak menyusahkan orang lain. Begitu. Kemudian sentiasa optimis, sangka baik. Kehidupan kita dengan nilai kekeluargaan dan kasih sayang, saling membina, tidak ada. Mana kita sentiasa meredakan provokasi, perbalahan, permusuhan, menghargai kemanusiaan dalam setiap manusia. Maka kalau hanya memandang manusia itu manusia, maka itu tiada nilai. Kalau kita ingin memandang aspek nilai, yang saya istilahkan di sini adalah maknanya kemanusiaan dalam manusia itu sendiri. Maka manusia itu hidup, tapi pastikan bersama dengan manusia yang hidup itu, hidup juga kemanusiaannya. Kemanusiaan manusia itulah nilai kita sebagai seorang manusia.
Jadi ibadah adalah untuk berhubungan dengan Allah, bukan lagi soal mengejar-ngejar ganjaran. Segalanya adalah kegembiraan sebab kita dah merasa terhubung dengan Ar-Rahman. Maka tiada lagi hakikatnya kesedihan kerana kehidupan kita adalah di akhirat untuk bertemu dengan baginda Nabi SAW. Maka akhirnya hidup ini adalah kemanjaan dengan Allah, bukan lagi satu bebanan. Maka itu akan melahirkan motivasi yang kemuncak dalam untuk kita menghabisi ataupun untuk kita menekuni kehidupan kita yang berbaki, insya-Allah. Maka akhirnya insan muhsin itu apa sebenarnya? Ini kita dah nak closing. Okay, apa sebenarnya? Saya minta maaf kalau ada yang memberi soalan dan sebagainya. Saya tak dapat nampak yang lain. Saya hanya nampak slide saya saja sekarang. Okay, cakap ajak laju kerana mengejar masa. Okay. Jadi insan muhsin itu tuntasnya apa? Inilah yang saya cuba gambarkan. Bila kita bicara insan muhsin, okay, maknanya apa yang dimaksudkan dengan insan muhsin? Saya harap kita dapat baca bersama-sama. Yang pertama, kebaikan digemburkan. Pertelingkahan saya tak nampak slide tu. Okey, terlindung dengan panel ni. Okey, pertelingkahan dihapuskan mungkin. Okey, kebencian ditiadakan, kesombongan dihancurkan, kasih sayang disemai, kemanusiaan dan kesejahteraan disuburkan, sentiasa menjadi asbab kebaikan buat semua insan, menghargai status diri sebagai umat Rasul junjungan, dan klimaknya adalah tenang dalam dakapan kasih Ar-Rahman. Itulah maknanya watak insan muhsin yang mana kita ingin jadikan watak ini sebagai pakaian kepada semua umat Nabi SAW pada dunia hari ini supaya nanti menjadi gemilang kembali Islam di akhir zaman ini, insya-Allah. Maka bagaimana untuk pembinaan insan muhsin itu sendiri, bagaimana? Okay, ini adalah untuk tindakan kita bersama. Maka yang saya cadangkan inilah harus suhbah dengan salik kerohanian sehingga merasai keterhubungan dengan Ar-Rahman. Maka suhbah itu adalah berdamping dengan guru yang membimbing rohani kita, berdamping dengan guru yang membimbing akli kita, dan berdamping dengan guru yang membimbing jasmani kita. Guru pembimbing rohani, akli dan jasmani. Kita berdamping dengannya. Kadang-kadang 3 guru berasingan. Kadang-kadang seorang guru dapat menempati ketiga-tiga tujahan ini. Maka pendampingan itu, suhbah itu adalah seumpama berdampingnya para sahabat dengan Rasulullah SAW. Seumpama itu. Sebab itulah sahabat tetap lebih mulia daripada sebaik-baik tabi'in sekalipun. Kerana apa? Kerana pada sahabat itu ada satu nikmat yang tidak diperolehi oleh mana-mana generasi yang lain, iaitu nikmatus suhbah, nikmat bersuhbah dengan Rasulullah SAW walaupun 1 detik. Begitu. Kemudian yang dimasukkan dengan salik kerohanian itu adalah tariqah. Kerana tariqah itu adalah madrasah dan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu adalah bicara keilmuan dalam cabang ihsan. Dan ihsan itu adalah perihalan salah satu daripada rukun ad-din, rukun agama. Jadi insan muhsin adalah insan yang mengambil cakna terhadap rukun agama ihsan. Ihsan itulah yang menghidupkan iman dan Islam. Ihsan itulah yang menggabung jalinkan di antara ilmu akidah dan ilmu fiqh. Itu huraiannya panjang, boleh rujuk dengan para masyayikh yang lain di kesempatan yang lain. Maka lantaran itu perlu kepada bertarikah. Untuk gabung jalin secara komprehensif itu berlaku bertarikah. Dan bila bertarikah itu bermaksud ada mursyid dan kita sebagai murid dengan menjaga adabnya, dengan menjaga taatnya dan dengan menjaga khidmatnya. Itu 3 asas utama. Proses itu berlaku terus sehingga kita rasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Lantaran itu 1 minit 2 menit lagi. Baik, ini closing. Okay, lantaran itu kita kembali kepada slide Profesor Emeritus Datuk Dr. Zulkifli Abdul Razak. Akhirnya bila mana dunia sekarang ini bicara berkenaan dengan SDG. Okey, SDG Sustainable Development Goal di peringkat dunia, di peringkat global, maka akhirnya dengan elemen nilai ini, maka itulah yang keliling di luar itu. Bertemakan rahmatan lil alamin, okey, berfungsi sebagai khalifah, tidak dan sentiasa sebagai umatul iqra, umat yang sentiasa membaca, dan akhirnya segala kerja buat kita sebagai amanah. Amanah kita dengan Allah, amanah kita dengan Rasulullah SAW, dan amanah kita sesama manusia, bahkan amanah kita untuk menjaga kelestarian muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini semua adalah dengan pendidikan nilai, dan pendidikan nilai itu harus diawali dengan suhbah. Bila bersuhbah haruslah dalam tariqah, iaitu dengan menjaga adab, taat dan khidmat dengan mursyid, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kebaikan kepada kita. Dan akhirnya adalah sedikit gurindam,
Okey, gurindam pada menyatakan bahawa hidup kita ini bukan untuk bicara diri kita, tapi hidup kita ini adalah untuk bicara tentang betapa kasihnya Allah, dan Allah Taala tajalikan kasihnya itu lewat Rasulullah SAW. Dan untuk kita merasa terhubung dengan baginda, haruslah kita memperbanyakkan selawat. Mudah-mudahan kita memperbanyakkan selawat, dan dengan selawat itu terhubung kita dengan Rasulullah SAW. Selawat yang kita ambil secara bersanad rohani dengan mursyid kita masing-masing. Apabila terhubung dengan Allah, maka berasa kedekatan, takarub. Apabila terhubung dengan Rasulullah SAW dengan hubungan cinta, maka akan bertakarub dengan Allah, dan itulah awalan kepada bicara membentuk insan muhsin dalam pendidikan nilai dunia kita pada hari ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiran wa batina wa tahsyuruna bi ibadika salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Aqulu qali hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.